Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aslinda binti Muhammad Anwar, bernombor metrik C19A0481. Okey, pada hari ini kami akan ketengahkan tentang isu Macau Scam. Apa itu Macau Scam? Macau Scam ini mempunyai dua teori, iaitu yang pertama, mangsa pertama berada di Macau. Dan yang kedua ialah jenayah Macau Scam ini berpusat di Macau secara asasnya dan modus operandi melalui atas talian dengan menggunakan telefon. Antara punca mengapa berlakunya Macau Scam ini ialah mereka ingin mendapatkan wang secara mudah, iaitu di mana mereka telah menggunakan pelbagai helah dan manipulasi untuk mempengaruhi mangsa. Modus operandi yang digunakan oleh mereka ialah dengan mereka mengaku bahawa diri mereka daripada pihak berkuasa seperti polis, mahkamah serta pegawai bank. Yang kedua ialah punca berlakunya Macau Scam ini kerana kebanyakannya ialah golongan yang lebih berusia ini tidak mengetahui tentang kegiatan Macau Scam ini aktif ataupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Aiman Hakim bin Muhammad Fauzi, bernombor kad matrik C19A0276. Di dalam video ini, saya mengambil bahagian mengenai penyelesaian masalah bagi kegiatan Macau Scammer. Okey, bagi meneruskan mengenai isu yang hangat diperkatakan atau menjadi bualan hangat masyarakat pada masa ini, iaitu mengenai Macau Scammer. Macau Scammer merupakan kumpulan atau individu yang menjalankan sedikit penipuan terhadap golongan-golongan ini. Okey, seterusnya, penyelesaian masalah boleh definisikan sebagai satu proses konektif di mana maklumat digunakan sebagai usaha mencari cara-cara untuk mencapai matlamat. Penyelesaian masalah boleh dibagi kepada 5 bentuk. Yang pertama, mengenal pasti masalah. Yang kedua, mentakrif dan menggambarkan. Yang ketiga, strategi menjelajah munasabah. Yang keempat, strategi tindakan. Dan yang terakhir, melihat dan menilai kembali diri anda. Bukan itu saja, penyelesaian masalah boleh dikaitkan dengan filsafat. Filsafat merupakan suatu disiplin ilmu yang digunakan dalam kehidupan untuk menyelesaikan masalah. Oleh itu, untuk menangani kegiatan Macau Scammer ini, saya memilih membuat sesuatu tindakan. Cara yang sesuai untuk menangani atau membantah gejala kegiatan Macau Scammer ini, yang pertama, memberi pendedahan yang lebih mendalam mengenai kejahatan Macau Scammer ini kepada semua golongan. Contohnya, memberi pendedahan awal kepada golongan kanak-kanak hingga ke golongan menengah, memberi pendedahan kepada tempat-tempat pendalaman yang menjadi target Macau Scammer ini kerana mereka ini mudah tertipu. Selain itu, kerajaan perlu mengetatkan keselamatan dengan memberikan info-info mengenai Macau Scammer ini dengan lebih lanjut supaya mereka tahu keberadaan Macau Scammer ini. Oleh itu, dapat mengekang dan membantras gejala Macau Scammer ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya Muhammad Fidaus bin Kamul Zaman, bernombor metrik C19A0251, akan membentangkan mengenai cara kami memperoleh ilmu untuk menghasilkan cadangan bagi penyelesaian masalah Macau Scam. Seperti yang kita ketahui, Macau Scam hangat diperkatakan baru-baru ini. Jadi, apakah yang kami lakukan untuk menghasilkan sebuah cadangan bagi penyelesaian masalah Macau Scam dengan melakukan pengamatan. Jadi, apakah itu pengamatan? Pengamatan adalah suatu perbuatan di mana seseorang itu melihat dan memikirkan sesuatu isu, lalu mereka memikirkan cara untuk menyelesaikan isu tersebut. Sebagai contohnya, kita boleh lihat daripada isu Macau Scam. Masa-masa Macau Scam, banyak mengatakan bahawa mereka menjadi masa disebabkan mereka panik kerana pesalah
menyamar sebagai polis dan juga peguam. Hal ini menyebabkan mereka berasa cemas, lalu mereka menurut sahaja kehendak pesalah sehingga mereka menjadi mangsa Macau scam. Jadi, apa yang kita dapat lihat daripada perkara ini bahawa punca berlakunya Macau scam adalah disebabkan oleh perasaan cepat panik. Jadi, bagaimanakah pengamatan ini dilakukan? Sesungguhnya, pengamatan ini boleh diperolehi daripada benda-benda di sekeliling kita. Sebagai contohnya, di televisyen, di media massa, di media sosial dan juga perkara-perkara yang berlaku pada orang di sekeliling kita. Walau bagaimanapun, cadangan yang dihasilkan melalui pengamatan ini perlulah diperkuatkan lagi dengan kajian saintifik dan juga bukti agar cadangan yang dihasilkan melalui pengamatan ini betul-betul kukuh dan juga tepat pada isunya. Jadi kita beralih pula kepada pembentang seterusnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syazrin binti Mat Saad. Nombor matrik C19A0693. Saya akan menyambung pembentangan saudara Firdaus, iaitu cara kami mendapatkan ilmu untuk menghasilkan cadangan penyelesaian. Cara kami mendapatkan ilmu untuk menghasilkan cadangan penyelesaian yang seterusnya ialah pembacaan. Pembacaan merupakan teknik yang selalu digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang tidak kita fahami. Pembacaan sangat penting bagi kami untuk kami menyelesaikan isu Macau scam dengan lebih berkesan. Bahan bacaan yang telah kami cari dan menemui jawapan pada hasil bacaan kami. Antara bahan bacaan yang kami peroleh adalah daripada surat khabar, blog, media sosial, sumber dari internet dan sebagainya. Tanpa disedari, melalui pembacaan, kami dapat memperoleh maklumat yang lebih tepat dan boleh dipercayai. Bukan itu saja, melalui pembacaan juga kami dapat menambah lagi pemahaman kami terhadap isu Macau scam dan bagaimana kami dapat membateras masalah ini supaya tiada orang yang akan menjadi mangsa dalam isu ini. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrul Langkit bin Ahmad, bernombor matrikan C19A0264. Saya akan meneruskan perbincangan tentang isu Macau scam kumpulan saya. Saya mengambil langkah sumber pemurnian ilmu ini berkait dengan sumber ilmu iaitu epistemologi. Melalui epistemologi, ia berasal daripada perkataan bahasa Yunani. Episteme merupakan pengetahuan dan kebenaran, manakala logos merupakan kajian, fikiran dan teori. Menurut maksud episteme, ia merupakan teori pengetahuan yang benar yang beristilah kepada sesuatu pengetahuan yang sistematik tentang sesuatu pengetahuan. Menurut Kitaran, ia merupakan satu sumber terjadinya ilmu, dan kedua adalah sumber ilmu, dan ketiga merupakan metod, dan yang keempat adalah sarana, dan kelima adalah cara memperoleh ilmu. Saya akan meneruskan dengan dua kaedah, iaitu cara untuk mendapatkan dan menilai sistematik berlakunya isu Macau scam ini dengan melakukan kajian terhadap didaktif dan juga induktif. Menurut kaedah didaktif yang ingin saya lakukan untuk mengkaji sumber ilmu dalam isu Macau scam ini, kaedah didaktif ini merupakan memimpin satu kepada sesuatu kesimpulan. Ia merupakan penalaran di antara suatu rumusan dan kesimpulan kepada kes-kes yang tertentu. Ia merupakan logik klasik. Mengikut apa yang telah dikaji oleh kumpulan kami mengenai isu Macau scam ini, merupakan kaedah didaktif, dan penjanaan ilmu yang telah saya dapat adalah
pada 24 Julai 2020, terdapat satu kes yang berlaku kepada seorang guru sekolah yang telah tertuduh dengan pembuatan Makau Scam ini oleh pengguna Makau Scam. Ia terlibat dengan 68 kes transaksi dan dituduh sehingga dikeluarkan waran tangkap oleh pengguna Makau Scam tersebut supaya dapat membayarnya. Guru tersebut kehilangan wang sebanyak RM668,000. Okey, mengikut kaedah didaktif ini, penilaian dapat dinilai bahawa tidak ada seorang pun yang akan terlepas daripada pengguna Makau Scam ini. Tidak kira guru ataupun pangkat ataupun umur dan golongan umur. Perkara ini dapat dirumuskan bahawa pengguna Makau Scam ini tidak akan melihat kepada struktur organisasi masyarakat yang berlaku dan peringkat masyarakat, bahawa beliau akan mensasarkan kepada semua kumpulan umur yang ada. Dan perkara ini harus diambil langkah oleh syarikat MCMC dan kerajaan daripada Malaysia ini untuk melihat struktur ini adalah tidak wajar hanya diambil kepada golongan yang tidak berpengetahuan. Walhal perkara ini dapat diselenggara oleh guru-guru yang terlibat dalam kes ini. Perkara ini harus dijaga kepada semua struktur masyarakat. Tidak akan ada sesuatu pun yang akan terlepas daripada Makau Scam ini sekiranya mereka mengedakkan wang secara haram. Pengubahan wang haram Makau Scam dapat dikaitkan dengan panca indera. Panca indera bermaksud 5 kebolehan manusia untuk merasa, iaitu menghidu, mendengar, mengecap, melihat, dan menyentuh. Indera digunakan untuk berhubung dengan dunia fisik atau lingkungan di sekitar kita, seperti penipuan Makau Scam yang membabitkan kerugian yang amat tinggi disebabkan orang ramai masih percaya bahawa dengan tanpa bekerja keras dapat menghasilkan wang dan menjadi kaya. Sekiranya orang ramai masih tidak mengubah mentaliti mereka, maka jenayah ini akan terus berlaku jika orang ramai masih leka atau bersikap tamak untuk menjadi kaya tanpa berusaha keras. Secara ringkas, sindiket Makau Scam menawarkan pelbagai perkhidmatan seperti cabutan bertuah, tipu culik dan minta wang tebusan, spoofing pegawai polis atau agensi kerajaan, pegawai bank negara atau bank komersial. Sindiket ini juga tidak lupa dikaitkan dengan akal fikiran. Akal membawa maksud suatu peralatan rohania manusia yang berfungsi membedakan antara perkara yang salah dengan perkara yang benar, serta menganalisis sesuatu yang kemampuannya sangat bergantung luas kepada pengalaman dan tahap pendidikan manusia empunya, sama ada secara formal maupun tidak formal. Melalui akal yang digunakan, sindiket Makau Scam mendekati selebriti dan menyatakan minat melabur dalam perniagaan atau menyuntik modal untuk golongan ini memulakan perniagaan. Antaranya menipu, rasuah, atau merompak bank di mana wang diperolehi dengan cara ini perlu dicuci supaya terus dapat digunakan. Kaedah untuk mencuci uang haram ini adalah dengan menubuhkan perniagaan. Desakan hidup untuk mencari sumber pendapatan tidak boleh dijadikan alasan karena ada pelbagai cara lain mencari rezeki halal lagi berkat. Apatah lagi sebenarnya pelaku yang mendalangi kegiatan jenayah keuangan haram dalam sindiket Makau Scam ini didasari dengan sifat tamak dan megah dengan kekayaan batil yang dimiliki. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Syafiqah Najah binti Ramli, Pedoman Matrik C19A0573. Saya di sini untuk menerangkan tentang rasional isu Makau Scam. Kenapa atau apakah kepentingan memilih tajuk ini untuk dikaji? Yang pertama adalah tajuk ni sedang hangat diperkatakan berkenaan dengan wang.
pihak SPRM pun telah menemukan siapa dalangnya dan macam mana ia berlaku, apa yang dilakukan sampai ditipu, apa yang dilakukan untuk mendapatkan wang yang berganda-ganda untuk mereka sendiri. Kemudian kami kaji tajuk ini supaya mahasiswa sendiri dapat melakukan langkah berhati-hati dan mendapat satu ilmu baru macam mana isu Macau scam ini terjadi. Dan ini adalah peringatan kepada mahasiswa supaya lebih berhati-hati, supaya tidak mudah ditipu di dalam panggilan telefon dan sebagainya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kepentingan isu Macau scam ini kepada pengkaji ataupun kerjaya pengkaji. Sebagai mahasiswa, saya rasa tajuk ni sangat penting sebab ia berkenaan dengan wang. Wang pada zaman yang serba moden ni adalah perkara sebagai keperluan yang perlu untuk meneruskan hidup. Nak pula lagi kita tinggal di asrama ataupun rumah sewa, wang ni sangat-sangat penting. Dan ia boleh jadi kepada sesiapa sahaja, tak kira apa pekerjaan, sama ada doktor, polis, murid-murid yang mempunyai telefon juga boleh menjadi mangsa kepada isu Macau scam ini. Jadi benda ni sangat penting sebab kita perlu wang untuk kelangsungan hidup. Macam mana tak semua orang dekat universiti ataupun tempat-tempat belajar mana-mana mempunyai wang yang banyak. Nak pula lagi sebagai pelajar, tak semua pelajar mempunyai side income. Memang kita perlu faham dalam dunia ni tak semua benda macam kita yang mempunyai, tapi kita percaya pada rezeki. Jadi tapi kita perlu langkah berjaga-jagalah dengan humor manusia ni yang tamak, ada yang tamak, yang tak memberi kemanusiaan. Jadi dan seterusnya, kepentingan kepada institusi, masyarakat dan negara. Untuk institusi, dia akan menjadi perkara yang sangat buruk jika terjadi kepada satu institusi yang besar, contohnya pendidikan.